Okay, insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Maaf, ada masalah teknikal sebentar tadi. Kita teruskan dengan topik kewajipan mempelajari hadis. Okey. Apakah faedah kewajipan mempelajari ilmu hadis ni? Sebenarnya seseorang itu mampu untuk membela hadis Rasulullah SAW dari orang-orang yang keliru. Yang ini daripada periwayatan atau orang yang sengaja berdusta terhadap hadis Rasulullah SAW. Secara boleh kita fahami adanya orang-orang yang mendustai periwayatan hadis ni. Dan dengan kita mempelajari ilmu hadis ni, kita mampu untuk membela hadis ni daripada orang-orang yang keliru daripada periwayatan atau orang yang sengaja berdusta terhadap hadis Rasulullah SAW. Yang seterusnya, kita dapat mengenal jalan para ulama di dalam mengambil ilmu, yakni di dalam menjaga dan memelihara ilmu itu. Sebagai contoh, para ulama mengambil ilmu melalui sanad. Okey. Yakni sanad itu apa? Sanad itu kalau dari sudut bahasa Arab, yakni bererti suci. Yakni perkara yang disandarkan kepada Nabi SAW. Bahawa baginda menyandarkan kepada Allah Ta'ala. Yakni kalau kita, siapa yang biasa dengan ilmu hadis, bila baca matan hadis, dia ada contohnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah berkata, maksudnya itu adalah sanad. Okey. Dan yang seterusnya, yang ketiga, ianya terkait dengan perawi. Yang ini perbahasan tentang jarah wa ta'dil. InsyaAllah nanti saya terangkan tentang apa itu jarah wa ta'dil. Yang ini inti pembahasan ilmu hadis kerana terhadap tumpuan keabsahan terhadap hadis itu pada perawi-perawi, apakah mereka diterima ataupun tidak. Yang ini ada di dalam ilmu hadis itu sendiri. Okey. Dan seterusnya, kita mampu memetik pelajaran bagaimana menuntut ilmu itu. Yang ini menuntut ilmu itu harus dengan talaki. Yang ini mengambil dari guru atau mengambil dari guru, ada sanadnya yang menyambung. Maksudnya faedah daripada mempelajari ilmu hadis ni, kita fahami bagaimana cara menuntut ilmu itu. Menuntut ilmu itu perlulah bertalaki selain daripada membaca buku, maksudnya ataupun membaca kitab. Sewajarnya orang-orang yang baru untuk belajar ilmu agama, ianya haruslah bertalaki terlebih dahulu sebelum dia dapat meneruskan pembacaan kitab. Maksudnya dalam talaki itu para asatizah akan bimbing kita, okay? Membimbing kita supaya kita tidak menyeleweng ataupun tersesat dalam memahami agama itu sendiri. Kemudian yang kelima, untuk membangun kecintaan terhadap Rasulullah SAW. Misalnya, apabila kita membaca kitab, membaca hadis, ianya akan dapat menimbul kecintaan terhadap Rasulullah SAW. Bila kita baca, kita rasa kita dekat dengan Rasulullah walaupun kita sudah walaupun Rasulullah telah wafat 1400 tahun dahulu. Selain itu, bila kita baca hadis ni, kita dapat tahu tentang perwatakan Rasulullah SAW. Seterusnya, kita dapat mengenal perjalanan salaf. Apa itu salaf? Maksudnya orang yang mendahului kita dari agama, yakni sahabat, tabi'in dan tabi'un tabi'in. Kita dapat mengenal perjalanan salaf, macam mana mereka menuntut ilmu, bagaimana mereka menimba ilmu. Okey. Seterusnya, menjaga sunnah
ataupun hadis Nabi dari sisi segala yang berbahaya. Yang boleh membahayakan hadis itu. Sebagai contoh, hadis palsu dapat merosakkan sunnah. Okay. Yang seterusnya ingin saya perjelaskan tentang jenis-jenis ilmu hadis. Yang pertama, ilmu arjal. Okay. Kalau kita belajar hadis ni, kita perlu belajar ilmu arjal. Apa tu ilmu arjal? Yang pengetahuan tentang perawi. Biasanya perawi ini adalah dari kalangan lelaki, tetapi ada dari kalangan perempuan, sahabat perempuan, seperti mana Aisyah radhiyallahu anha, yakni isteri Nabi SAW. Yang kedua, jenis-jenis ilmu hadis ni al-jarah wa ta'dil. Sebagaimana saya sebutkan tadi tentang faedah ataupun kepentingan mempelajari ilmu hadis ni. Suatu ilmu tentang kritikan atau sokongan terhadap perawi. Kita bila belajar ilmu jarah wa ta'dil ni, kita dapat tahu siapakah perawi yang dikritik, siapakah perawi yang disokong. Sebab ada perawi-perawi yang, kalau ikutkan istilahnya, majhul. Majhul ini perawi yang tidak dikenali. Kalau bila perawi yang tidak dikenali, kita dapat ragu adakah hadis ini sahih ataupun tidak sahih. Dan selain itu, ada juga hadis yang maksudnya perawi yang tidak siqah, yang tidak dipercayai. Yang kedua, jenis-jenis ilmu hadis, ilmu ma'rifah al-sahabah, tentang para nabi, tentang para sahabat Nabi, maksudnya tentang salasilah sahabat Nabi itu sendiri. Yang keempat, ilmu tabaqat al-tabi'in, peringkat-peringkat pengikut sahabat. Bila kita belajar ilmu hadis ni, kita akan lihat selepas sahabat tu, pengikut sahabat itu, tabi'in, kita akan kenali siapa perawi hadis selepas sahabat. Yang kelima, ilmu ta'wil mushkil al-hadis, penjelasan hadis yang bercanggah. Dalam hadis ni ada pencanggahan, maksudnya ada hadis yang umum dan ada hadis yang hadis-hadis yang khusus. Kadang-kadang hadis yang ini bercanggah, maksudnya hadis ni khusus tapi ada hadis yang umum, itu bercanggah. So bila kita belajar ilmu tentang ta'wil mushkil hadis ni, kita akan dapat tahu penjelasan hadis-hadis yang bercanggah. Seterusnya ilmu yang jenis-jenis ilmu yang ilmu hadis yang keenam, ilmu nasikh wal mansukh. Nasikh dan mansukh, dalil-dalil yang datang kemudian, yang memadamkan hukum pada dalil yang datang lebih awal. Nasikh al-mansukh ni, kalau siapa yang belajar ilmu Al-Quran, dalam ilmu Al-Quran ada nasikh dan mansukh. Maksudnya dalam ayat Al-Quran itu ada ayat yang telah memansuhkan hukum yang dalil yang awal tadi. Yang seterusnya, ilmu gharib al-hadis, perkataan yang ganjil dalam hadis. Dalam hadis itu ada perkataan yang ganjil. Sebagaimana yang biasa kita lihat tentang habbatus sauda, hadis tentang habbatus sauda. Kalau kita baca hadis tentang habbatus sauda tu, di hujung tu Rasulullah sebut al-sam, al-sam, tapi sahabat tak tahu perkataan al-sam, dan Rasulullah terangkan al-sam tu maut. Ini adalah perkataan yang ganjil, yang tidak diketahui
sebelum ini oleh sahabat. Dan dalam hadis tu ada. Okay? Malahan di dalam Al-Quran juga ada perkataan-perkataan yang ganjil. Tapi akan diperjelaskan oleh ulama tafsir. Kemudian ilmu ilal al-hadis, yakni kelemahan yang tersembunyi. Yang ni biasanya ilmu ni agak level yang tinggi. Biasanya ilmu ni dipelajari oleh alim ulama. Okay? Dia mengetahui apakah kelemahan yang tersembunyi di dalam hadis tersebut. Kemudian yang ke-9, ilmu ma'rifah al-mawdu'at, yakni hadis-hadis maudhu'. Okay? Dalam kita mempelajari ilmu hadis ni, kita perlu belajar dan mengenal tentang hadis-hadis maudhu'. Ini hadis-hadis palsu. Okay? Yang seterusnya, yang ke-10, jenis-jenis ilmu hadis, ilmu al-isnad al-ali wal al-anzil, yakni tentang sanad tinggi dan rendah. Tadi saya dah sebutkan tentang sanad. Okay. Kemudian ilmu al-muttafiq wal al-mukhtalif, al-muqtarif, yakni tentang hadis yang sama dan beza. Tentang contoh, ada perawi yang namanya sama. Okey. Dan ataupun ada hadis yang sama. Misalnya kata hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Biasanya disebut dengan perkataan muttafaqun alaih. Muttafaqun alaih ini adalah diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Ada hadis yang seakan sama tapi berbeza. Dari segi ada hadis yang disebut berbeza tapi maksud dia sama. Yang seterusnya ilmu al-mukhtalif wal ilmu al-mukhtalif wa al-mukhtalif. Yani nampak sama tapi ada perbezaan. Okay? Lebih kurang yang tadi. Seterusnya ilmu al-mutashabih, yakni lebih kurang sama dengan hadis berbeza. Contoh ada nama yang sama tadi. Okey, yang seterusnya ilmu takrij al-hadis, yakni cara kenal pasti sumber dan status hadis. Ilmu takrij hadis ni ilmu yang peringkat yang tertinggi di dalam pengajian ilmu hadis, yakni bagaimana hadis-hadis itu dikumpul dan dikenal pasti hukum hakamnya. Okey. Yakni sumbernya, statusnya adalah adakah hadis ini sahih, dhaif, maudhu', hasan dan sebagainya. Dan yang terakhir ilmu dalam ilmu hadis ni terdapat ilmu asbab urud al-hadis, yakni tentang situasi hadis. Bagaimana hadis itu dilafazkan, maksudnya dalam situasi apa Rasulullah terangkan. Okay. Dan yang seterusnya termasuk dalam topik, yakni hadis ini menyokong Al-Quran, yakni Al-Quran memerlukan hadis, yakni hujah terhadap anti hadis. Biasanya anti hadis ni dia berhujah, aku tak perlulah hadis, Al-Quran dah cukup. Okay? Sedangkan misalnya kata ibadah, solat. Okay? Solat ini bagaimana praktikalnya? Adakah dalam Al-Quran ada tentang praktikal solat? Tidak ada. Allah tidak terangkan praktikal solat. Yang ni misalnya kata rukun solat tu ada 13 kan? Bagaimana cara solat? Berdiri, qiyam, ini menghadap kiblat. Tidak diterangkan di dalam Al-Quran, tapi diterangkan di dalam
hadis. Itu sebab Al-Quran itu memerlukan hadis. Okey. Al-Quran tidak bersendirian dan ia memerlukan penjelasan. Yani Al-Quran itu berdiri tidak bersendirian, tapi ia memerlukan hadis untuk menjelaskan. Okey. Maka penjelasannya ada di dalam hadis. Kemudian Al-Quran ini sebenarnya adalah wahyu Allah dan Al-Hadis juga adalah wahyu dari Allah. Dan Al-Quran dan As-Sunnah ni, yakni hadis tak boleh dipisahkan. Sebagaimana kita fahami Al-Quran itu wahyu dan As-Sunnah itu wahyu. Al-Quran menjelaskan tentang hukum hakam, As-Sunnah juga menerangkan hukum hakam, dan hukum hakam itu lebih lagi ada pada hadis. Dan Al-Quran dan hadis itu sama setara. Hadis memerlukan Al-Quran, Al-Quran memerlukan hadis. Cumanya perbezaan di sini ialah hadis itu tidak digunakan dalam solat. Hadis itu tidak diguna pakai dalam solat. Maksudnya lebih kepada lafaz. Kalau Al-Quran, lafaz-lafaznya, yakni misal Al-Fatihah disebut di dalam Al-Quran, di dalam solat, dipakai dalam solat. Tapi hadis ni ianya penjelasan, yakni partikel, tapi lafaz-lafaznya tidak dibaca di dalam solat. Al-Quran dibaca dalam solat dan mendapat pahala. Kemudian ini telah dijelaskan tadi, hadis per hurufnya kita tak dapat pahala. Apabila kita membaca hadis per hurufnya kita tidak dapat pahala. Tetapi Al-Quran per huruf kita membaca dapat pahala. Satu huruf bila kita membaca satu huruf saja kita sudah dapat pahala. Tapi hadis tidak dapat pahala. Ini bezanya hadis dengan Al-Quran. Kemudian Al-Quran ini kita tilawahkan, yakni kita baca dengan tilawah, ibadahi dengan tilawah, dengan bacaan. Tapi hadis ni kita tak baca seperti bagaimana Al-Quran. Yakni kita baca Al-Quran tu dengan tajwid, dengan qiraat, tetapi hadis itu tidak. Kecuali kita dapatkan selawat itu di dalam hadis. Itu perbezaannya. Okay? Dan sebenarnya tentang anti hadis ini telah disebut oleh Allah dan Rasulnya. Kerana kalau kita lihat anti hadis ni ataupun disebut ada istilah Quraniyun ni, sebenarnya mereka mengatakan dia tak mahu hadis, namun hakikatnya mereka tak memakai Al-Quran kerana Al-Quran itu menyuruh memakai hadis. Yani hadis itu adalah apa-apa yang datang daripada Rasulullah, petunjuk daripada Rasulullah, suruhan Rasulullah, okay? Tapi mereka tidak mengikuti apa yang sebenarnya firman Allah di dalam Quran itu. Malah hadis menjelaskan keseluruhan apa yang di dalam Al-Quran, dan hadis itu mendatangkan hukum yang lebih daripada Al-Quran. Kebiasaannya orang yang memahami Al-Quran ini orang yang memahami hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, seterusnya
ingin saya sentuhkan tentang hadis palsu. Hadis palsu ni sebenarnya ianya adalah sumber bid'ah di dalam agama. Sumber bid'ah dalam agama. Mengapa saya berkata demikian? Kebiasaannya orang-orang yang mengamalkan hadis palsu ni ianya condong kepada kesesatan pada hadis-hadis condong kepada kesesatan. Yang ni dia mengeragui hadis-hadis tentang bersandarkan orang-orang yang condong pada kesesatan pada hadis-hadis yang meragukan lemah serta dusta terhadap Rasulullah SAW. Sebagaimana contoh senang saya bagi penjelasan. Hadis palsu dalam sumber bid'ah ni, ianya terdapat beberapa hadis palsu dan mungkar yang tidak ada asal usulnya digunakan oleh kalangan firqah yang sesat. Yang ni ahli bid'ah untuk menegakkan benang basah mereka dan untuk membuktikan dakwaan mereka bahawa Allah ada di mana-mana. Mereka menggunakan hadis palsu itu untuk membuktikan dakwaan mereka. Maksudnya Allah mengatakan Allah fis sama' di dalam Al-Quran, dan banyak sangat dalil tentang Allah meninggi di atas langit. Tapi firqah yang sesat ni dia mengeluarkan hadis palsu. Ini antaranya hadis-hadis yang palsu itu adalah seperti bagaimana qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhu fi tafsir qauluhu ta'ala ar-rahmanu 'ala al-'arsy istawa 'ala al-jam'i barikihi fala yakhlu minhu makani. Berkata Ibnu Abbas radhiyallahu dalam mentafsirkan firman Allah Ar-Rahman, yakni Allah berada di atas arasy-Nya, iaitu atas makhluknya, dan tidak terlepas darinya setiap tempat. Hadis ini dikeluarkan oleh Ibnu Al-Dibbar dalam At-Tahmid, dan bila berkata hadis ini adalah hadis mungkar. Ya. Hadis ini hadis dari Ibnu Abbas dinukil dari perawi yang majhul, lagi lemah. Yang ni majhul adalah majhul, malah lagi lemah. Yang ni yang tidak dikenali. Adapun Abdullah bin Daud Al-Wasiti, Abdul Wahab bin Mujahid telah dilemahkan dalam dan dikatakan pembohong oleh Imam Al-Thawri. Yang ni perawi yang menjelaskan hadis ini. Malah menurut Ibrahim bin Abdul Samad adalah majhul. Maksudnya perawi ini tidak dikenali. Yang merawiatkan hadis yang ini tidak dikenali. Okey. Berkata Ibn Taymiyah dalam Mustari bahawa telah sepakat ahli ilmu hadis ini adalah palsu. Yang ini tadi kata Ibn Abbas dalam mentafsir firman Allah Ar-Rahman, Allah berada di atas arasy, iaitu atas makhluknya, dan tidak terlepas darinya setiap tempat. Maksudnya tidak terlepas dari setiap tempat itu, perkataan itu palsu. Tapi menjelaskan sahabat-sahabat jelas mereka beriman, yakni Allah itu meninggi di atas arasy. Seterusnya ada antara hadis palsu yang digunakan pakai oleh golongan ahli bidah untuk dijadikan dalil atau hujah untuk membuktikan bahawa Allah ada di mana-mana sehingga berada di hati hamba-Nya, ialah hadis tentang hati itu adalah rumah Allah. Al-qalbu baitul ar-rabb. Hadis ini dikatakan palsu maudhu' oleh Imam As-Suyuti dalam kitab Zilul Mawdu'at, dan di dalam kitab Ad-Dararul Muntasarah dikatakan bahawa hadis ini adalah hadis yang tiada asal usul.
Malah ada hadis yang tak ada asal usul, tiba muncul. Ya? Dan hadis ini dikatakan palsu oleh Ibnu Iraqi dalam kitab Tanzih Asy-Syariah. Dan banyak-banyak lagi hadis-hadis palsu tentang yang menerangkan tentang permasalahan akidah. Malah ada pembuat hadis palsu ni dalam berdalil tentang memakai celak pada hari Asyura. Ada juga hadis palsu yang menceritakan menghormati ayam jantan yang berbulu putih dan memakan terung dengan niat khusus. Ini benda-benda yang pelik yang datang setelah kewafatan Nabi SAW. Malah bagaimana untuk kita mengenal hadis palsu itu? Yakni melalui ulama hadis. Yakni ulama menjelaskan hadis ini hadis maudhu', hadis ini dhaif, hadis ini sahih. Yakni di dalam ilmu tentang takhrij hadis tadi. Kenapa hadis palsu dan hadis palsu ni tidak boleh diamalkan? Okay. Ini biasanya pertanyaan-pertanyaan yang sering ditanya oleh masyarakat. Okay. Biasanya hadis palsu ni dia akan hadis palsu ni artinya menisbatkan, yakni menyandarkan suatu perkataan perbuatan, pengakuan atau sifat kepada Nabi SAW. Padahal itu tidak dikatakan, tidak dilakukan, bukan merupakan persetujuan atau bukan merupakan sifat Nabi. Okey. Maksudnya hadis itu tidak pernah diriwayatkan oleh mana-mana sahabat. Hadis palsu tu. Malah jadi menibaskan suatu kepada Nabi yang bukan merupakan darinya adalah hadis palsu. Dan bagaimana kalau perkataan itu ada perkataan yang baik daripada seorang sahabat atau seorang ulama kemudian disandarkan kepada Nabi? Okay. Kadang-kadang ada perkataan hadis daripada hadis palsu tu perkataannya yang baik sekali. Ataupun perkataan yang baik dari seorang sahabat atau seorang ulama kemudian disandarkan kepada Nabi. Okey. Tetap hadis palsu walaupun maknanya baik. Kerana yang palsu di sini adalah penisbatan atau penyandaran. Jadi perkataan-perkataan yang dalam hadis palsu tu disenisbahkan terhadap Nabi. Kerana jelasnya hadis-hadis palsu ini pastinya dia akan menyandarkan kepada Nabi SAW. Berbeza dengan hadis dhaif. Berbeza dengan hadis dhaif. Hadis dhaif ni iaitu hadis yang lemah. Yang lemah penyandaran kepada Nabi. Dan penisbatannya kepada Nabi adalah salah satu atau tidak kuat. Dan hal itu kerana kesalahan bukan kesengajaan. Okey. Itu sebab apabila kita belajar ilmu hadis ni kita akan faham tentang kenapa ianya disebutkan hadis palsu dan kenapa disebutkan hadis dhaif. Itulah bezanya hadis palsu dengan hadis dhaif. Yakni hadis palsu adalah bahawa hadis palsu diketahui bahawa itu bukan dari Nabi. Bukan dari Nabi. Akan tetapi tetap disembahkan kepada Nabi dengan sengaja. Maka hendaklah kita berhati-hati menjadikan sesuatu dengan sengaja kepada Nabi
sallallahu alaihi wasallam atau kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, padahal itu bukan darinya walaupun maknanya benar. Ya. Kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, maka hendaklah dia mengambil tempatnya di neraka. Hadis ini mutawatir. Yang ni hadis mutawatir ni hadis yang diriwayatkan banyak perawi. Okay? Yang ni hadis ini diriwayatkan Bukhari, Al-Bukhari. Jelasnya siapa yang menisbahkan perkataan kepada Rasulullah SAW itu tanpa diketahuinya adakah hadis itu sahih, dhaif ataupun sebagainya, sekiranya dia menisbahkan hadis itu padahal hadis itu palsu, Rasulullah SAW sendiri menjelaskan ancamannya. Yani barang siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, maka hendaklah dia mengambil tempat duduknya di neraka. Wa na'udzubillah. Biasanya orang-orang yang membuat hadis-hadis palsu ni tujuannya baik. Tujuannya baik. Tidak ada hadis palsu yang bertujuan yang jahat. Maksudnya biasanya misalnya contoh hadis palsu untuk mengajak orang-orang membaca Al-Quran. Hadis palsu untuk mengajak orang solat tarawih. Maksudnya dia menjelaskan tentang fadilat hari sekian, ini fadilatnya. Padahal hadis tu palsu. Bagaimana kita untuk mengetahui hadis palsu tadi saya terangkan. Yang ini melalui ulama. Yang ini ulama telah mengarang kitab-kitab himpunan-himpunan hadis-hadis palsu. Sebagaimana Ibnu Al-Jauzi mengarang kitab Al-Mawdu'at. Yang ini kumpulan hadis-hadis palsu untuk menjelaskan hal-hal itu. Dan hadis menjadi palsu kerana perawi di dalam sanadnya tidak diketahui. Maksudnya yang telah saya terangkan, hadis itu menjadi palsu kerana hadis itu tidak diketahui siapakah yang meriwayatkannya. Ianya tidak sampai kepada Rasulullah SAW. Malahan di dalam sanadnya diketahui pernah sengaja ianya berdusta atas nama Nabi SAW atau hadis tersebut tidak ada asal usul atau hadisnya dengan jelas bertentangan dengan Al-Quran ataupun hadis sahih yang jelas. Misalnya ada hadis-hadis, biasanya hadis-hadis palsu ni dia banyak menjelaskan tentang fadilat-fadilat. Zikir sekian-sekian, fadilat sekian-sekian. Baca zikir ini 1000 kali, fadilat ini 1000 kali. Padahal ianya bertentangan dengan Al-Quran ataupun As-Sunnah itu sendiri. Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah ini anak murid kepada Ibnu Taimiyah menyebut di dalam kitabnya Al-Manar Al-Munif 19 ciri-ciri hadis palsu. Di antaranya adalah bertentangan dengan ayat Al-Quran secara jelas. Seperti hadis palsu umur dunia ni 7,000 tahun. Dan kita berada pada tahun yang ke-7,000. Ini jelas bertentangan dengan ayat yang menjelaskan hanya Allah Ta'ala mengetahui tentang waktu kejadian hari kiamat. Okey. Yang kedua, bagaimana untuk kita kenal ciri-ciri hadis palsu ni? Bertentangan dengan hadis yang sahih. Biasanya hadis palsu ni bertentangan dengan hadis yang sahih. Sebagaimana jelas bahawa yang bernama Muhammad atau Ahmad tidak akan masuk neraka. Padahal sangat jelas di dalam hadis Nabi bahawa yang menyelamatkan seseorang itu adalah amalannya. Okay. Tak ada siapa yang mampu mengeluarkan seseorang itu
daripada azab neraka. Yang menyelamatkannya adalah amalannya. Yang seterusnya, yang ketiga, memiliki makna yang berlebihan, yang terlalu berlebihan. Seperti Allah mencipta seekor burung yang memiliki 70,000 lisan. Ini jelas. Jadi jelas makna yang berlebihan. Setiap lisan setiap lisan boleh berbicara dalam 70,000 bahasa. Ini jelas, ya. Memiliki makna yang berlebihan. Sedangkan Allah tidak mengatakan sedemikian rupa. Yang keempat, bertentangan dengan realiti. Seperti hadis palsu. Ini yang kelakarnya, terung menyembuh segala jenis penyakit. Ini lucu sikit lah hadis palsu ni. Secara realiti, ya. Ini hadis palsu. Ya. Dia mengatakan terung menyembuh segala jenis penyakit. Sedangkan terung ini bukan ubat. Bukan ubat. Ini kalau kita fahami, terung ini adalah sejenis sayuran. Tapi terung ini memang ada khasiatnya tersendiri. Tapi dikatakan dapat menyembuh segala penyakit ini mustahil. Itu bertentangan dengan realiti. Ya. Yang kelima, yang seterusnya, yang maknanya tidak pantas dan hanya menjadi bahan ejekan seperti hadis palsu. Seandainya beras itu adalah seorang lelaki, maka dia adalah seorang yang lembut. Tidak ada yang memakan kecuali menjadi kenyang. Ini benda-benda yang lucu, yang buat bahan-bahan ejekan seperti hadis-hadis yang palsu ni. Biasanya hadis-hadis yang palsu ni banyak disebarkan daripada golongan Syiah. Biasanya pernah saya lihat satu doa di dalam kismis, satu doa yang tolak bala. Ada menyebutkan tentang kalau tak silap nama Ali dalam doa tu. Ini sangat membimbangkan kita. Bila kita baca, kita tak fahami doa itu sendiri, tiba-tiba doa itu disandarkan pada agama Islam, padahal ianya palsu. Ini akan merosakkan agama kita sendiri, ibadah kita sendiri. Jadi itu sebabnya kita perlu belajar ilmu hadis itu. Sebab untuk kita mudah kenal pasti ilmu hadis ini, hadis sahih, hadis dhaif, hadis maudhu dan sebagainya. Okay? Dan yang seterusnya, yang keenam, yakni menyerupai resepi kedoktoran seperti hadis palsu al-harisah, yakni makanan yang menguatkan punggung. Hadis-hadis biasanya penjual-penjual produk ni, penjual produk makanan sunnah ni pun kerana kita perlu teliti. Mereka ni ada meletakkan hadis-hadis palsu untuk memperkuatkan hujah mereka. Ini adalah sebahagian ciri-ciri yang disebutkan oleh Ibn Al-Qayyim di dalam kitabnya. Yakni bagaimana kita untuk memahami hadis-hadis palsu. Okay. Malah yang tadi yang telah saya terangkan tadi. Okay. Yang seterusnya, apakah hadis palsu ini boleh diamalkan kalau maknanya sahih? Kadang ada juga hadis palsu yang maksudnya sahih. Sedangkan sumber syariat Islam adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Kalau ada kata atau makna yang bagus bukan dari keduanya, maka bukan bagian dari Islam dan tidak boleh kita amalkan sebagai ibadah. Dan ini sumber syariat Islam tu Al-Quran dan As-Sunnah. As-Sunnah itu apa tadi yang saya jelaskan? As-Sunnah itu kalau kita lihat hadis yang sahih. Hadis sahih itu
ada pada sunnah. Akan tetapi kalau yang dimasukkan bahawa hadis palsu tadi secara makna sahih tu, dalam arti makna yang terkandung dalamnya ada sesuai atau serupa dengan ayat atau hadis yang lain, hadis palsu tersebut tetap tidak boleh diamalkan. Maksudnya walaupun hadis palsu tu terkandung maknanya sesuai atau serupa dengan ayat atau hadis yang lain ni, maksudnya hadis palsu tu ada maksud ini serupa dengan hadis sahih, tetap kita tak boleh guna hadis palsu tu. Okay? Tidak boleh kita amalkan. Dan kita ulangi lagi bahawa hadis palsu itu adalah palsu. Okay? Benda palsu. Benda palsu. Walau kandungan isinya bagus, kerana makna dari palsu itu adalah palsu penisbatan penyadaran kepada Nabi, tetap kita tolak. Tetap kita tolak. Dan hendaklah kita terus belajar. Kerana di zaman sekarang hadis palsu tersebar dengan mudah. Tersebar dengan mudah dan banyaknya hadis palsu yang baru muncul. Itu sebab pentingnya kita mempelajari ilmu hadis. Kita jangan remehkan ilmu hadis. Walaupun ada orang kata ilmu hadis ni ilmu yang dah tak relevan lah sama sekarang. Okey, yang seterusnya, bagaimana hadis hadis ni dijaga, terjaga. Bagaimana hadis boleh terjaga? Sebenarnya ramai orang tidak mengetahui bagaimana hadis-hadis ni dijaga. Sebagaimana Al-Quran Allah jaga, malahan hadis ini juga Allah pun jaga. Bagaimana hadis ini terjaga? Ianya hadis ini terjaga dengan adanya sanad hadis. Okay? Sanad hadis. Allah menjaga Al-Quran itu melalui penghafal hadis, penghafal Al-Quran. Ya. Al-Quran itu dihafal. Ya. Setelah itu dibukukan. Ya. Menjadi mushaf. Ya. Dan sehingga sekarang itu kita gunakan. Dan Al-Quran itu dijaga dengan serapi-rapinya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya, melalui penghafal Al-Quran dan yang ini hafiz Al-Quran dan ditulis di dalam mushaf. Okay. Tapi bagaimana hadis ini dijaga? Kan? Hadis terjaga adanya sanad. Dengan sanad itu adalah para ulama atau ahli hadis boleh membezakan mana hadis sahih, hadis dhaif dan hadis maudhu'. Okey. Hadis dhaif, hadis lemah dan hadis maudhu'. Biasanya sanad ini ada susunannya, ada susunannya. Kalau siapa yang pernah belajar tentang belajar ilmu hadis ni, dia akan melihat sanad, bagaimana sanad itu disusun daripada tabi'in naik kepada sahabat dan sahabat naik kepada Rasulullah, daripada tabi'in naik kepada tabi'in naik kepada sahabat dan Rasulullah. Begitulah sanadnya, kalau kita fahami istilah sanad tu, dia ada turutan. Maksudnya macam contoh silsilah kita, contoh bin kan, jalur keturunan kita, fulan bin fulan bin fulan. Kalau kita memahami sanad, lebih kurang itu, dari siapa daripada siapa. Itu adalah sanad. Okay. Malah sanad adalah susunan orang-orang yang meriwayatkan hadis. Para periwayat tersebut diperiksa satu persatu. Biasanya perawi-perawi hadis ni diperiksa satu persatu. Okay. Hadis
siapa yang meriwayatkan hadis ni. Dilihat siapakah nama ni, di manakah tempatnya, bila umur, bila apa, semualah dia disiasat tentang riwayat hidup. Apakah orang tu jujur, adakah orang tu solat ke tak, adakah orang tu pendusta, menipu. Kebiasaannya bila orang yang menipu sekali hadisnya terus ditolak, walaupun hadis itu sahih, tetapi sebabkan perawi itu berdusta, tidak tidak dipakai. Biasanya orang-orang yang tidak mempelajari ilmu hadis ni biasanya akan mudah tertipu. Itu sebabnya bila kita belajar ilmu hadis ni, kita akan belajar juga sunnah. Bila orang-orang jahil ni, biasanya orang-orang jahil ni memang mudah tertipu dengan golongan-golongan pembawa-pembawa hadis palsu. Walaupun jelas Rasulullah telah mengancam pembuat-pembuat dan pembawa-pembawa hadis-hadis palsu ni dengan neraka, tetap ada. Okey. Fenomena ustaz-ustaz penyebar hadis palsu ni sebenarnya telah lama berlaku. Sejak, bukan sekarang, sebelum-sebelum ni. Pembuat dan penyebar hadis palsu ni memang ada. Tapi sekarang ni semakin marak hadis-hadis palsu, malahan hadis dhaif. Dan biasanya orang-orang awam ni dia tidak tahu hadis ni hadis palsu ke, hadis dhaif ke, hadis sahih ke. Mereka ikut saja. Itu sebabnya bila kita amalkan hadis yang kita tidak ketahui darjatnya, macam contohnya hadis palsu, jelas automatik ibadah kita akan tertolak. Ibadahnya kita akan tertolak. Malah boleh membawa kekafiran. Wa na'udzubillah. Sedangkan banyak lagi hadis-hadis sahih yang belum kita ketahui, yang perlu kita pelajari. Ada apa-apa soalan? InsyaAllah. Boleh? Ada. Adakah hadis palsu itu dikira ajaran sesat? Okay. Adakah hadis palsu itu ajaran sesat? Masya Allah, soalan dia. Okey. Hadis palsu itu jelas jelas palsu. Dan kalau benda yang palsu tu mestilah
boleh kita katakan ajaran sesat. Ya. Biasanya orang-orang yang firqah-firqah sesat ni, ya, yang membawa kesesatan ni, mesti ada membawa hadis-hadis palsu. Sebagaimana golongan-golongan Syiah. Ya. Jelas. Jelas sekali. Okay. Ada lagi soalan? Saya rasa cukuplah itu sahaja perbahasan kita hari ini, insyaAllah. Sekiranya ada persoalan-persoalan lagi, boleh kita boleh letak pada komen. Sekiranya ada soalan-soalan, insyaAllah kita akan jawab soalan-soalan itu di kemudian hari, insyaAllah. Dan kita tutup perbahasan kita dengan surah tasbih istighfarah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.